Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Jadi hari ini saya akan menyambung tajuk transformasi isometri. Jadi untuk pengetahuan awak, untuk dalam tajuk ini iaitu tingkatan 2, bab yang ke-11 kalau tak silap saya. Dalam bab ini awak akan belajar transformasi untuk translasi, pantulan dan putaran. Translasi awak dah belajar, boleh tengok pada video saya sebelum ni. Untuk translasi, pergerakan daripada objek menjadi image, kita akan menggunakan vektor translasi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pantulan. Jom kita tengok pantulan. Okey, untuk pantulan ni awak akan mengenal paksi pantulan. Yang macam mana ya paksi pantulan? Okey, macam ni lah. Dalam kehidupan seharian, hari-hari kita akan tengok cermin, betul? Kita akan tengok cermin. Maksudnya kat sini saya lukis satu cermin ke awak. Awak tengah memandang cermin. Okey, ini mata awak. Awak tengah memandang cermin. Dan image yang berada di dalam cermin tersebut adalah semestinya adalah image awak sendiri kan. Tak ada yang bertukar tiba-tiba mata jadi sengit, mulut jadi sengit, tak ada kan. Tak bertukar jadi wajah orang lain. Memang akan menjadi image awak. Itu adalah konsep pantulan. Dan sekarang ni saya nak cerita paksi pantulan ni adalah cermin sebenarnya. Ini yang kita panggil adalah paksi pantulan. Maksudnya kalau rupa awak macam tu, dekat belakang cermin pun rupa awak pun macam tu jugalah. Senang ceritanya macam itulah. Baiklah, seterusnya adalah songsang. Apa maksud songsang? Songsang ni maksudnya hasil image tu akan diterbalikkan. Diterbalikkan ni songsang lah, senang cerita. Baiklah, jadi hari ini kita akan mengenal bagaimana suatu objek bila ditransformasi dalam bentuk pantulan akan menghasilkan image. Image yang macam mana? Bentuknya mesti sama, saiz pun akan jadi sama, kecuali orientasi akan berbeza. Kenapa berbeza? Sebab image tu telah disongsangkan. Jadi bentuk image dia copy paste daripada objek. Okey, jom kita tengok. Antara corak yang berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Ingat ya, bentuk sama, saiz sama, cuma orientasi sahaja yang berbeza. Untuk soalan A, kalau kita tengok bentuk sama, saiz sama, adakah orientasinya berbeza? Ya, orientasi berbeza. Dan saya beranggapan paksi pantulan berada di sini. Okey, boleh. Untuk soalan B, adakah ini pantulan? Tidak. Jadi ini adalah apa? Ini adalah translasi. Sebab orientasinya tak berubah. Kalau pantulan maksudnya kalau anak panah macam ni, ini baru bolehkan jadikan pantulan. Macam soalan C, ini adalah pantulan. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Contoh 14, lengkapkan lukisan di bawah yang garis putus-putus. Ini adalah paksi pantulan. Jadi sekarang kita yang dah dilukis ni, ini adalah objek. Jadi yang kita nak lukis sekarang ni adalah image. Jadi sekarang kita tengok untuk objek ada berapa bucu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya akan ada 5 bucu jugalah dekat sebelah image tu. Jadi kita terus kita akan cuba buat. Okey, bucu yang pertama berada di sini kan. Dia berada betul-betul di atas paksi pantulan. Jadi dia tak akan berubah. Itu je lah. Baiklah, untuk bucu yang kedua, awak tengok jarak dia dari paksi pantulan
Ada berapa jarak dia? Ada 2. Jadi maksudnya untuk ke image pun mesti jaraknya adalah 2 unit sahaja. Jadi ini adalah bucunya. Seterusnya untuk bucu yang ketiga, kita tengok jarak daripada paksi pantulan ke bucu yang ketiga ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4 juga. Jadi inilah bucu image-nya. Jadi yang seterusnya adalah di sini. Bezanya adalah 1 kotak. Jadi 1 kotak jugalah sebelah sini. Dan yang terakhir, bucu di sini berada atas paksi pantulan. Perlu tak kita gerakkan dia? Tak perlu. Jadi hanya sambungkan sahaja. Pastikan guna pembaris. Yang tak ada pembaris, okey, sambungkan, sambungkan dan sambungkan. Jadi inilah image bagi objek tersebut. Dapat? Bagus. Seterusnya, dalam rajah berikut, segitiga M' ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. So, jadi kita akan menghuraikan pantulan tersebut. Jadi sekarang kita tengok untuk soalan A, ini adalah objek dan ini adalah imej. Kalau sebelum ni awak perlu melukis imej, tapi sekarang ni awak harus mencari di manakah paksi pantulan, iaitu cerminnya di mana. Jadi sekarang kita tengok bucu ni pasangannya adalah bucu ini, betul? Jadi sekarang kita perlu kira jaraknya. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 4 unit. Kita tahu paksi pantulan berada di tengah-tengah. Bila tengah-tengah, sila bahagi 2. Jadi awak akan dapat 2. Jadi 2 unit. Sini ke sini 2 unit. Sini ke sini pun 2 unit. Jadi kita tahu ini adalah paksi pantulannya. Jadi macam mana kita nak menghuraikan? Huraiannya adalah objek M dipantulkan pada apa? Ini namanya adalah paksi X. Itu saja. Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan B. Sama juga. Okey. Ini adalah objek. Ini adalah image. Dan sekarang kita nak kena pasti di manakah paksi pantulan. Sama juga kita cari pasangan. Baiklah, saya ambil bucu di atas, pasangannya di sini. Okey, kirakan ada berapa unit? Ada 4 unit. Paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah, bahagi dengan 2. Jadi kita tahu jarak antara objek dengan imej ke paksi pantulan adalah 2 unit sahaja. Jadi mana? Ya, inilah paksi pantulan awak. Jadi macam mana kita harus huraikan? Huraiannya adalah objek M dipantulkan pada paksi Y. Itu sahaja. Dapat? Bagus. Baiklah, seterusnya, jika soalan tu tak diberi gambar rajah. Sekarang, andaikan awak tak nampak gambar rajah ini. Ini saya lukis sebagai satu panduan ataupun untuk menyimak jawapan sahaja. Andaikan awak tak nampak yang ini. Jadi, soalannya berada di dalam ini, tabel ini. Okey, diberi objek, koordinatnya adalah 3, 4. Transformasinya adalah pantulan pada paksi X dan kita nak tahu nilai imejnya berapa pada koordinat berapa. Baiklah, untuk kita mencari nilai imej bagi objek 3, 4, kita perlukan transformasi. Transformasi yang diberikan adalah pantulan pada paksi X. Jadi sekarang mana paksi X? Ya, ini adalah paksi X. Bila paksi X, okey, saya tulis dulu, ini X, ini adalah Y. Pada paksi X ini sebenarnya adalah Y sama dengan 0. Jadi maksudnya pada paksi Y, pada paksi X ni adalah Y sama dengan 0. Jadi sekarang saya nak bagi tahu yang kita akan usik nilai sekarang ni, 3 adalah nilai X,
4 adalah nilai Y. Dan bila dia pantul dekat paksi Y, maksudnya nilai Y sahaja yang akan berubah. Jadi nilai X akan kekal. Jadi maksudnya kita terus tulis untuk imej, bila objek 3, imej pun akan jadi 3. Sebabnya pantulan pada Y sama dengan 0. Jadi sekarang macam mana kita nak tahu nilai bagi imej? Dia punya formulanya senang saja. Okey, saya tukar color warna hijau nak bagi nampak sikit. Objek tolak transformasi, lepas tu transformasi tolak hasil tadi akan dapatlah nilai imej. Mungkin awak tak nampak, saya akan terus bagi dia punya jalan kerja. Baiklah, X kita tak akan usik, kita akan usik 4 sekarang ini. Jadi 4 tolak berapa? 0, sama dengan 4. Jadi sekarang ni yang tolak di sini ni untuk apa? Okey, kita akan ambil nilai yang ini untuk kita letak kat sini. Jadi 0 tolak berapa? Yang ini 4. 0 tolak 4, awak akan dapat negatif 4. Dia main saling tolak menolak sahaja. Jadi awak akan dapat 3 negatif 4. Jadi jom kita semak jawapan betul ke. Kalau paksi pantulan berada di sini, jarak titik nak pergi ke paksi pantulan 1, 2, 3, 4. Dan kita akan teruskan 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 3 negatif 4. Sama kan? Okey, seterusnya kita tengok masih objek yang sama 3, 4, cuma sekarang paksi pantulan berada di Y sama dengan 1. Baiklah, ingat tolak, tolak. 3 kekal tak? Kekal, sebab yang akan berubah adalah Y. Jadi kita terus tulis 3. Okey, sekarang apa tolak apa? Objek tolak transformasi. 4 tolak 1 sama dengan 3. Baiklah, untuk yang bahagian sini pula, apa tolak apa? Ambil yang ini ya. Ambil transformasi tolak hasil tadi. Jadi 1 tolak 3. 1 tolak 3 sama dengan negatif 2. Jadi jawapan dia adalah 3 negatif 2. Jadi jom kita semak. Paksi pantulan pada Y sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 1. Jadi kita akan kira jarak daripada objek ke paksi pantulan 1, 2, 3. Okey, kita bergerak ke imej 1, 2, 3. Jadi inilah dia. Untuk imej dia berapa? 3 negatif 2. Samakan jawapan? Ya. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, saya ambil color biru. Boleh? Hijau lah. Tak nak lah. Orange. Baiklah, ingat ya. Tolak, tolak. Untuk yang pertama ni, apa tolak apa? Sebelum tu, 3 dengan 4 mana kekal? 3. Kenapa? Sebab kat sini ada Y. Jadi kita akan terus tulis 3 di sini. Apa tolak apa? 4 tolak 3 sama dengan 1. Jadi untuk bahagian tolak seterusnya, kita akan ambil 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi imej bagi objek 3, 4 adalah 3, 2. Baiklah, kita buat paksi pantulan Y sama dengan 3. Ini paksi pantulan dia. Jadi pergerakan daripada objek ke paksi pantulan adalah 1 unit sahaja. Jadi 1 unit sahaja kita perlu ke bawah untuk mencari imej. Jadi inilah nilainya. Koordinatnya adalah 3, 2. Okey, dapat? Bagus. Baiklah, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Last, ini yang baru punya ya. Objek 37 dipantulkan pada paksi Y. Jadi kita tengok sekarang paksi Y berada di sini. Paksi Y maksudnya adalah X sama dengan
kosong. Okey, boleh? Maksudnya X sama dengan kosong. Jadi sekarang saya akan tanda dulu mana 37. 37 berada di sini. 3. So sampai 7. So lebih kurang kat sini. Ini kita punya objek. Baiklah. Pantul pada paksi Y maksudnya ini adalah X sama dengan kosong. Bila macam ini, sekarang ni X yang akan berubah jadi Y akan kekal. Jadi ini akan jadi kekal. Kita terus tulis dekat sini. Nilai imej dia mesti 7 juga. Yang berubah hanya X. Sama juga dengan formula tadi. Tolak. Jadi apa tolak apa? 3 tolak kosong sama dengan 3. Jadi sekarang untuk yang bahagian sini pula, apa tolak apa? Kosong tolak 3. Kosong tolak 3, awak akan dapat negatif 3. Baiklah, sekarang kita nak semak, betul ke jawapan adalah negatif 37? Sekarang awak tengok, ini adalah kita punya objek, jadi dia akan bergerak ke paksi pantulan. Berapa unit? Sebanyak 3 unit. 1, 2, 3. Jadi bila dia bergerak ke paksi pantulan 3 unit, kesana apa 3 unit juga? 1, 2, 3. Jadi dia berada di sini. Ini adalah negatif 37. Dapat? Okey. Seterusnya, masih objek yang sama 37, tapi sekarang paksi pantulan adalah X sama dengan 1. Operasi tolak. Sekarang yang pertama, apa yang kekal? Y. Kenapa Y kekal? Sebab paksi pantulan dia adalah X. Jadi terus tulis 7 dekat Y. Jadi sekarang apa tolak apa? 3 tolak 1 sama dengan 2. Untuk bahagian sini, apa tolak apa? 1 tolak 2 sama dengan negatif 1. Betul? 1 tolak 2 bersamaan dengan negatif 1. Seterusnya, kita nak semak, betul ke? Baiklah, mana X sama dengan 1? Paksi pantulan X sama dengan 1 adalah berada di sini. Jadi sekarang dia bergerak sebanyak 2 unit. Jadi kita harus bergerak ke sana 2 unit juga. 1, 2. Jadi di sinilah imejnya adalah negatif 1, 7. Sama kan? Ya. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Sekarang objek dah lain sikit. Negatif 2, 3. Jadi kita tandakan dulu di manakah negatif 2, 3. Negatif 2 pada sini naik sampai jumpa 3. Okey, so dekat sini kita punya objek. Jadi sekarang negatif 2, 3. Baiklah. Untuk negatif 2, 3, paksi pantulan dia adalah X sama dengan 1. Jadi sekarang X berubah, Y akan kekal. Bila Y kekal, kita akan terus tulis nilai 3 berada tempat Y. Masih operasi tolak. Apa tolak apa? Negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 3. Jadi untuk bahagian sini, 1 tolak negatif 3. 1 tolak negatif 3. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah 4, 3. Jadi jom kita semak. Paksi pantulan adalah X sama dengan 1. Jadi sinilah dia punya paksi pantulan. Dia akan bergerak ke paksi pantulan sebelah kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Bila 3 langkah, ke sini pun 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi ini adalah imejnya, iaitu 4, 3. Sama kan? Ya, sama. Baiklah, kita beralih terus kepada contoh yang seterusnya. Sekarang kita ambil color biru. Sekarang paksi pantulannya adalah X sama dengan kosong, iaitu pada paksi Y. Masih juga operasi tolak.
Sekarang yang kekal apa? Ya, Y. Kita terus tulis 3 di sini. Jadi apa tolak apa? Negatif 2 tolak kosong, awak akan dapat negatif 2. Jadi untuk bahagian sini, apa tolak apa? Kosong tolak negatif 2. Kosong tolak negatif 2, awak akan dapat 2. Jadi imej untuk negatif 2, 3 adalah 2, 3. Jadi jom kita semak. Ini dia punya paksi pantulan. Sekarang dia bergerak ke paksi pantulan sebanyak 2 unit. 1, 2. Jadi dia harus bergerak 1, 2. Jadi di sini dia punya imej iaitu 2, 3. Dapat? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok soalan. Dalam rajah di sebelah, M' ialah imej bagi M di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P' di bawah paksi pantulan yang sama. Sekarang ni soalan ni dia beritahu ini adalah objek, ini adalah imej. Agak-agak awak, di manakah paksi pantulan berada? Okey, kita ambil bucu ni dengan bucu ni sebagai sepadan. Berapa beza dia? 2 kotak. Nak kena bahagi dengan 2 sebab paksi pantulan berada di tengah-tengah. Jadi sama dengan 1. Jadi maksudnya sini ke sini, sini ke sini. Inilah paksi pantulan. Jadi kita tahu paksi pantulan nilainya apa? X sama dengan 1 ke Y sama dengan 1? Ya, Y sama dengan 1. Jadi sekarang soalan dia apa? Soalan dia, tentukan koordinat P'. Ini adalah imej di bawah paksi pantulan yang sama. Jadi lakukan pergerakan. Sekarang ini kalau ada gambar rajah kita akan buat pergerakan, tapi kalau tak ada gambar rajah kita akan buat pemiraan macam tadi lah. Jadi 1, 2, bergerak ke bawah, 1, 2. Jadi ini adalah P', iaitu koordinat dia berapa? Negatif 3, negatif 1. Jadi saya harap awak faham dengan apa yang telah awak pelajari pada kali ini. Jika tak faham boleh tengok kembali video ini. Rasa setakat itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih.